Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak jelaskan bahawa memang saya ditanya oleh Sinar Harian tentang macam mana orang tengah marah, tengah susah tentang harga barang naik. Jadi nak beritahu di sini, saya bukan ustazah, bukan ahli politik dan bukan ahli ekonomi. Saya hanya pencetus inspirasi yang orang semua dah tahu gaya saya bercakap ialah untuk kita melakukan perubahan pada diri kita untuk respon pada apa berlaku di luar kita. Kita mesti faham bahawa ada benda yang kita boleh kawal, ada benda tak boleh kawal. Sebab itu ada doa, dia kata, Allah ya Tuhanku, berikan aku kekuatan untuk mengubah apa perkara yang aku boleh ubah dan kekuatan untuk menerima apa aku tidak boleh ubah dan kebijaksanaan untuk tahu perbezaan antara keduanya. Jadi bila ditanya soalan macam mana nak mengatasi beban orang tengah serabut, memang banyak pihak nak suruh saya buat statement, memarahi pihak yang membuat naikkan harga dan sebagainya. Pada saya itu semua banyak orang dah cakap. Semua orang dah kata apa dilakukan, macam-macam dekat internet, semua dah sebut isu itu. Jadi peranan saya sebagai seorang yang 50-an, dah lama pengalaman, dan memang saya sangat yakin bahawa cara kita melihat sesuatu akan mengubah tindakan kita atau persepsi atau interpretasi kita terhadap perkara itu. Jadi kita macam ni lah, dalam perubatan kita ada 3 peringkat merawat: mencegah, merawat dan rehabilitasi. Rehabilitasi contohnya kalau kaki dah kena potong, nak rehab macam mana? Bagi kaki palsu. Satu lagi, katakanlah minyak tumpah atau susu tumpah. Adakah kita nak lap susu tu atau kita nak bergaduh siapa tumpahkan susu itu? Kita naik motor, tiba-tiba tayar kita pancit, kena paku. Adakah kita nak tampal tayar tu dan meneruskan perjalanan, atau kita tak tampal tayar, kita cari siapa yang patahkan paku itu? Jadi saya nak tunjukkan di sini bahawa kita mesti melihat kehidupan dengan 80% mencari solusi, 20% lihat masalah. Jadi kita tahu masalahnya harga barang naik dan ada orang kata macam ketirisan dan sebagainya. Itu saya tak nak komen sebab saya bukan ahli politik, dan memang saya punya prinsip ialah tidak membuat statement yang berbau politik, dan saya menghormati rakan-rakan saya yang dalam bidang politik, mereka harus melakukan tugas mereka. Sangat menghargai ini. Jadi untuk situasi ini saya nak jelaskan, bukan tidak prihatin, siapa tak prihatin, memang kesian. Kalau kita tengok orang tu harga barang, memang rasa kesian. Tetapi kalau kita kesian, ramai orang susah, takkan kita nak ambil duit nak bagi semua orang susah tu. Sebab kalau kita beri pun itu dipanggil langkah sekejap. Tetapi macam mana kita nak empower seseorang atau beri kuasa atau membuatkan seseorang itu melakukan apa yang dia boleh pada setakat emergency ini untuk menghadapi suasana itu. Jadi nak jelas, perkataan pun solusi. Dan bagi pihak kerajaan atau pihak yang membuat dasar itu, saya mungkin biarlah orang lain komen, tetapi saya juga menyerulah siapa yang buat dasar, kalau boleh kita prihatin dan jangan kita melakukan sesuatu yang membebankan orang. Sebab kalau kita melepaskan beban orang, insya-Allah Allah melepaskan beban kita dan keluarga di akhirat nanti. Memanglah kalau kita tengok dari segitu, macam hadis Nabi pun kata kita tidak boleh makan kenyang sedangkan jiran kita lapar. Jadi sebagai manusia kita harus adil dan prihatin. Jadi kalau rakyat itu sedang sakit dan dikatanya pemimpin dan mewah dan sebagainya, memang tentu saya tak setuju. Saya menyerulah, kita ingat dunia ini tertegak dengan 4 perkara. Yang pertama, keadilan pemerintah. Yang kedua, ilmu para ulama. Ketiga, kedermawanan orang yang kaya. Dan yang empat, doa orang yang fakir. Sebab itu hati-hati, doa orang fakir amat makbul. Dan sebenarnya kita patut menghargai orang fakir. Sebab ada orang fakir lah kita boleh beri zakat. Sebab orang fakir lah mereka boleh bekerja menjadi pembantu kita. Tengok buruh binaan, semua tu orang yang susah.
Dan kita patut bersyukur dan berterima kasih pada orang yang fakir, yang mana Allah cuba mereka dengan kemiskinan ini untuk dalam hidup ini kita mesti menghargai mereka. Sebab itu jangan sekali-kali kita menghina dan menganiaya orang yang miskin. Saya nak jelaskan, saya buat video ini pun bukan untuk justifikasi, takut orang tak suka, orang marah. Sebenarnya saya dah maafkan semua orang yang mengata tak elok pada saya, tak rasa marah langsung. Saya faham dan rasa kasihan. Untuk apa dia kata apa tadi? Saya apa? Saya menidakkan kezaliman. Saya rasa kita nak kata zalim atau zalim itu interpretasi dan makna dan persepsi masing-masing. Kita selalunya dalam hidup kita kan, kita selalu merasa melihat kezaliman orang. Apa kata ketua-ketua keluarga dan ibu dan kita semua lihat, ada tak kita melakukan kezaliman pada orang yang sekeliling kita juga. Maknanya bila kita lihat kezaliman, kita harus melawan dengan kuasa yang kita dah buat baru ni. Kita dah buat pilihan, itu kita bertanggungjawab atas pilihan kita. Tetapi untuk mengatakan saya menidakkan kezaliman, saya rasa tidak patut. Tidak ada orang yang suka pada kezaliman. Terima kasih. Kita mesti faham bahawa tidak ada orang yang terus-terus ada bakat dan dapat segala-galanya. Dan kita telusuri cara hidup seseorang, semua orang menjalani zaman susah. Dan hanya apabila kita jalani zaman susah, kita dahagakan ketenangan, kebahagiaan, kesihatan, kita mesti ada tujuan. Maka kita setiap hari perangai kita, pilihan kita, apa kita nak buat, cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita ibadah, cara interaksi untuk ke arah yang Allah suka. Dan rezeki itu di tangan Allah. Dan kalau kita jaga akhirat kita, Allah jaga dunia kita. Kalau kita rasa rezeki kita sempit, kita lihat hubungan kita. Sebab kita ni masalahnya, kita sangat fokus kepada benda yang Allah dah janjikan. Rezeki Allah dah tetapkan. Tetapi kita lalai, cuai melakukan tanggungjawab tuntutan sebagai hamba. Jadi tak boleh kata, saya boleh kata macam ni pasal macam tu. Pasal saya pun pernah menjalani keadaan apa yang orang susah dulu. Tidak ada orang terus sedang macam ni. Bila kita kata kejar akhirat dapat dunia, kita tidak hidup beza-beza. Contohnya, masa kita atas tikas semayang, baru akhirat. Masa kita bekerja, dunia. Salah. Dunia dan akhirat seiring. Di mana yang membezakan ialah niat. So, kalau kita mencari rezeki, bila keluar rumah sebagai ketua keluarga, Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku niat mencari rezeki atau menjemput rezeki. Rezeki tak payah cari, rezeki dah ada. Menjemput rezeki, Allah dah janji menjemput rezeki. Dan aku akan menjadi hamba Allah yang baik. Sebagai hamba yang baik, aku akan menjadi khalifah, memberi kebaikan. Dan aku buat hari ini ialah mengikut hukum Allah. InsyaAllah kita keluar macam tu semua berkat. Berkat maknanya sedikit tetapi barakah. So kalau kita kena kerja overtime pun, apa yang kita buat masa overtime? Contohnya kalau kita jadi pengawal keselamatan pada waktu malam, kita ada orang dua pilihan. Ada orang di Facebook, internet, tengok benda yang tak berguna. Tetapi kalau seorang lagi dengan ngaji Quran, dia duduk saja dekat telefon, dia zikir. Itu yang maksud saya. Sambil kita anggota tubuh kita ini melakukan untuk tujuan dunia, tapi hati kita dengan Allah. Dan kita berusaha ni sebagai sunnatullah. Selagi tidak bergerak, tidak akan datang rezeki. So kita buat tindakan, tetapi hati kita sentiasa dengan Allah. Dan saya faham, kalau kita sampai kena kerja 2-3 kerja memang tak patut. Jadi kita kena fikir balik. Apabila kita buat perbelanjaan yang saya sebut dalam solusi itu, bila kita belanja, apa kata kita audit balik? Saya menyerulah pada ketua keluarga yang merokok, adakan tabung rokok. Setiap kali nak beli rokok, taruh duit. Nampak duit tu banyak, kita nampak dah mana perbelanjaan tak patut.
Jadi siapa di luar sana yang merungut harga barang naik, duit tak cukup, kalau anda dah berhenti merokok, itu satu langkah. Memang orang marah dengan saya benda, tapi saya nak sebut, rokok henti. Kemudian perbelanjaan yang tak penting, maknanya kita mesti atur yang utama, yang kurang utama, yang sepatut ada, yang sunat ada pun tak apa. So itulah yang kita nak buat perancangan. Memanglah kalau kita berfikir secara biasa-biasa, kita satu kata nak berniaga ada modal, berniaga pun tak dapat. Pernah tak kita tengok orang yang berjaya? Cuba kita teliti orang berjaya macam mana mereka berniaga. Kalau kita dah berniaga tak berjaya, adakah kita nak bertindak dengan cara yang sama? Kita mesti belajar semua dengan ilmu dan ingat undang-undang memberi. Kalau kita nak berniaga, kita nak buat apa, macam saya sebut, lagi banyak nilai kita beri kepada dunia, lagi banyak nilai kita dapat daripada dunia. So kalau kita berniaga tak ada modal, pada saya kalau kita ada cara berfikir dan kita buat perancangan betul-betul dan kita berjumpa seseorang yang boleh memberikan modal, boleh. Tapi pengalaman saya, pernah ada orang tak ada modal nak berniaga, dah beri macam-macam, tapi tak tukar chip dalam fikiran dia, akan gagal. Sebab manusia ni dia ada chip dalam otak dia, ada orang suka yang berjaya, ada orang yang gagal. Sebab apa? Orang berjaya mencari pilihan baru apa untuk menentukan hidup lebih baik. Tetapi orang yang tidak berjaya mencari alasan. So lihat diri kita cari alasan ataupun buat pilihan yang baru untuk menentukan hasil yang baru. Itulah macam setengah orang beri feedback, apa yang saya kata ni betul, tapi waktu dan ketikanya tak betul. Minta maaf, saya ni kadang saya harus cakap jelas, saya memang tak baca surat khabar dan kadang saya tak tahu sangat apa yang berlaku, apa orang ni kata, apa orang ni kata. Saya cuma cakap dari segi perspektif saya, macam mana mengubah cara kita melihat sesuatu dan kita mencari solusi, bukan membesar-besarkan masalah. Assalamualaikum. Saya minta maaf kalau sesiapa yang merasa terkuris hati, sebab kita sebagai orang Islam, kalau boleh tak nak langsung apa yang kita buat tu menyakitkan hati orang. So saya harap video ini memahami cara saya melihat, dan kalau boleh kita maafkan semua, dan saya dah maafkan semua orang yang mengata apa-apa yang tidak baik pada saya. Saya doakan Allah beri hidayah dan beri rezeki yang murah pada anda semua. Assalamualaikum.